Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Wan Suria binti Wan Hashim daripada kumpulan 5 nombor matrik 028699. Ahli kumpulan saya adalah saya sendiri Wan Suria binti Wan Hashim, Zawati binti Zakaria, Sairah binti Abdullah, Michael Som binti Ali dan Siti Fatimah binti Makmin. Tajuk yang telah ditetapkan untuk kumpulan saya ialah tajuk 1, bincangkan bentuk-bentuk ijaz yang terkandung dalam Al-Quran sebagaimana dibincangkan oleh para ilmuwan Islam dahulu dan sekarang. Untuk pendahuluannya, Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahawa setiap Nabi diutuskan Allah selalunya dibekali mukjizat untuk meyakinkan manusia yang ragu dan tidak percaya terhadap pesan ataupun misi yang dibawa oleh Nabi. Mukjizat ini selalunya dikaitkan dengan perkembangan dan keahlian masyarakat yang dihadapi tiap-tiap Nabi. Setiap mukjizat bersifat menentang sebaik-baiknya dan secara tegas maupun tidak. Oleh kerana itu, tentangan tersebut harus dimengerti oleh orang-orang yang ditentangnya. Itulah sebabnya jenis mukjizat yang diberikan kepada para Nabi selalunya disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang dihadapinya dengan tujuan sebagai pukulan yang mematikan bagi masyarakat yang ditentang tersebut. Kita lihat pada pengertian ijaz. Pengertian ijaz ialah secara etimologi iaitu bahawa ijaz berasal dari perkataan ijaz, berasal dari kata ajaza yujizu ijazan yang artinya melemahkan, membuktikan kelemahan, menetapkan kelemahan atau menjadikan tidak mampu. Apabila ijaz ini berhasil, yakni membuktikan kelemahan, maka nampaklah kekuatan mukjizat, yakni sesuatu yang melemahkan. Jadi ijaz ini merupakan untuk menegaskan atau berupaya untuk menegaskan kebenaran seorang Nabi dan pada saat yang sama ia juga menegaskan kelemahan manusia yang meragukan dan mengingkari kenabian. Seterusnya, erti mukjizat. Secara bahasa, mukjizat juga berasal dari kata ajaza yujizu ijazan yang artinya melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Sedangkan secara istilah, mukjizat dapat didefinisikan oleh beberapa ulama, iaitu Ali Al-Shaibuni mendefinisikan mukjizat sebagai bukti yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepadanya hamba-Nya untuk memperkuat kebenaran kerasulannya dan kenabiannya. Definisi ini menegaskan bahawa fungsi mukjizat memperkuat posisi Nabi dan Rasul sehingga tidak seorang pun mampu menghancurkan dan menandingi kedudukannya sebagai Rasul. Dapatlah ditegaskan bahawa mukjizat adalah perkara luar biasa yang dianugerahi Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya sebagai bukti bahawa mereka adalah benar-benar utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, bentuk-bentuk ijaz dalam Al-Quran. Bentuk-bentuk ijaz dari segi bahasa Al-Quran. Orang yang mempelajari gaya bahasa Al-Quran akan menemukan rahsia-rahsia ijaz bahasa Al-Quran seperti dalam hal-hal berikut. Sistem bunyi indah yang ditimbulkan oleh ketukan huruf-huruf Al-Quran hingga terdengar keserasian suara harakah sukun. Lafaz-lafaznya memberikan makna secara penuh sesuai pada tempatnya. Peragaman gaya bicara yang sesuai meyakinkan akal dan menyentuh emosi secara berseimbang.
Okay, kita lihat kepada bentuk ijaz yang kedua, iaitu dari segi bidang ilmu pengetahuan. Al-Quran mendorong untuk berfikir dan melakukan penelitian dalam pelbagai bidang dengan memberikan petunjuk-petunjuk ilmiah sehingga manusia dapat memahami serta membuka jalan untuk menyingkap rahsia alam semesta. Contohnya dalam bidang pertanian dan menyuburkan tumbuhan. Okay, yang ketiga, ijaz Al-Quran dan bidang hukum. Al-Quran banyak mengandungi aturan-aturan hukum yang sebahagian besar berupa pokok-pokok hukum secara garis besar, namun ada pula yang sudah dijelaskan secara detail bagi kepentingan individu, masyarakat maupun negara. Contohnya bentuk ijaz Al-Quran dalam hukum. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah An-Nisa ayat 4 dari surah yang keempat ayat ke-58. Okay, kesimpulan daripada keseluruhan yang saya terangkan tadi adalah Al-Quran adalah kata-kata Allah yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ia juga merupakan mukjizat terbesar bagi Rasulullah dan seluruh umat manusia. Tujuannya adalah untuk manusia berfikir dan mengkaji akan hikmah-hikmah setiap huruf yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di samping itu juga untuk dijadikan sebagai panduan dan pedoman dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang hamba kepada Allah. Selama 23 tahun, proses penurunan Al-Quran adalah untuk menunjukkan ianya benar-benar terkawal daripada penyelewengan. Hal ini adalah menunjukkan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.